Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Okay, pelajaran kita yang ke-60. Mana partikal yang ke-60 ialah al-kaf al-mufradah. Kaf tunggal ataupun single, kaf. Al-kafu al-mufradatu ada dua, jarratun wa ghairu jarrah. So maknanya kalau kita buat pembahagian dari segi huruf jar ke ataupun bukan huruf jar, so kita akan buat kaf tu ada dua. Satu, sebab kaf ni muannas kan, so kita sebut jarrah, yang menjarkan. Satu lagi yang bukan menjarkan, ghair jarrah, bukan partikel yang menjarkan. Kemudian wal jarratu ada dua jenis, harfun wasmun, huruf dan juga isim. So jarrah bagi pada dua sini, harfun ismun. Jarratun ada dua, satu harfun ismun. Okey, yang harfun ni pula, wal harfun ni, wal harfu lahu memiliki khamsatu, lima makna, ma'ani. So har ni sini pula ada lima makna. Kemungkinan lah, 1, 2, 3, 4, 5. Kaf dibahagikan kepada dua, satu yang menjarkan isim, satu lagi yang tidak menjarkan isim. Yang menjarkan ni ada jenis, kita masuk kategori huruf, harf. Satu lagi kita masuk kategori isim. Ini contohnya mislu lah, makna dia mislu. Kaf sama dengan makna mislu. Yang harfun ada 5 jenis. 5 jenis makna. Maksudnya kalau kita baca ayat Quran ke hadis ke, bahasa Arab yang lain pun, syair ke, jadi kaf yang kita temui itu, dia berlegar di sekitar, kalau dia itu harf, so dia berlegar di sekitar makna 5 ni je lah. So yang pertama, tashbih. Ahaduha at-tashbihu. Ini yang ma'ruf lah kan, tashbih. So, maknanya dia seperti tashbih. Contohnya nahwu Zaidun kal asad. Zaid seperti asad. Zaid seperti asad. So Zaidun mubtada, kaf huruf jar. Tapi makna dia tu huruf jar. Tapi makna dia makna untuk penyamaan, tashbih. Penyamaan dengan asad. Dengan syaratnya maknanya belah sini lebih kuat daripada sebelah sini lah. Bukan sama, so maksudnya sawaun. Maknanya perbandingan dia tu, maknanya yang ni dia kurang sikit bandingan yang ni. Zaidun kal asadi. So kaf huruf jar, asad majrur. So jar majrur muta'alliq dengan kainun ke. So muta'alliq dengan kainun. So kita kata Zaidun kainun kal asad. Kal asad. So Zaid wujud dia seperti asad. Sama ada kita kata kita i'rab secara detail, kita kata dia ni muta'alliq dengan khabar yang dihazafkan. So kalau i'rab biasa kita kata kal asad itu sudah
Sudah jadi khabar kepada Zaid. Ini untuk tashbih. Yang kedua, makna bagi kaf ialah makna ta'lil. Wasani at-ta'lil. Apa makna ta'lil sini? Ta'lil lah. Ta'lil mana kerana? Mana li ajli. Ataupun li qawni. Because of lah. Li lah, li. Ataupun li ajli. Ini bincang banyak. So, yang ketiga, page 11. Page 11 tu untuk isti'la. Ini yang kedua kan. Yang ketiga isti'la. Isti'la mana? Atas, ala. So dalam page 11 kita tu ada. Kita ta'lil isti'la muka surat 11. Kalau dah tengok muka surat 11 kita. Munil Labi muka surat 11. Ya salis al-isti'la. Yang ketiga, yang keempat. Yang keempat bagi makna kaf, makna mubadarah. Mubadarah. Segera. Makna dia segera. Pelik sikit kan? Tak pernah dengar kan? So, ini muka surat 18. Wal makna rabi' al-mubadaratu. Salim, kamu beri salam. Kama tadkhulu, sebaik saja kamu masuk. Mana segeralah. Sebaik sahaja kamu masuk. Semayanglah, salli kan. Sebaik saja masuk waktu. Mana segera, al-mubadarah. So, yang akhir sekali makna dia 5, yang kelima, makna dia taukid. Taukid ni biasanya dia tak nak bagi ziyadah tu, ziyadah tak nampak makna fungsi sangat. Biasanya kalau sebut harf taukid ni, so dia makna zaidah lah. Taukid mana? Ziyadah. Ini page 19. Wal khamis at-taukid wa hiya az-zaidah. Contohnya laisa kamislihi. Sebab misli tu makna seperti dah. So kaf tu tak akan mana seperti-seperti. Sudah tentulah kaf ni untuk menguatkan misl. Kemudian yang ni kita dah bagi. Okey, saya ulang balik untuk yang baru masuk tu. Kaf dalam pembahagian Ibn Hisham ni, nombor sekali dia kata kaf dibagi pada dua, kalau according to dia tu huruf jar ke ataupun tidak kan. So yang huruf jar ataupun bukan huruf jar. So, huruf jar sekarang ini bincang huruf jar dulu. So, huruf jar terbagi pada dua. Satu, dia termasuk dalam kelompok kaf, termasuk dalam kelompok huruf ke isim. So dua-dua ada. So huruf pun ada, isim pun ada. So harf wa ism. Ismu bermakna misl. Harf ada 5 makna. Ini nak dibincangkan di permulaan pengajian ni, ada 5 makna. Yang pertama akan tashbih, tak dihuraikan langsung. Ta'lil ada dibincangan dia. Kaf makna seperti, kaf makna kerana, kaf makna ala, atas. Kaf makna mubadarah, sebaik sahaja, segera. Yang kelima, kaf untuk makna taukid ataupun menguatkan apa yang ada lah. So ziyadah. Dia ditambah saja untuk menguatkan kenyataan yang ada. Cuma ghairul jarah tadi, ini ghairul jarah, yang ini tak dihuraikan lagi kan. So ghair jarah ini ada 2. Satu dhamir lah. Dhamir kamu tu kan, ka. Ni ka pun ka mufradah juga, single kan. Ini ka. Satu lagi ka huruf khitab. Kalau yang ni ada mahal i'rab dia. Maknanya kadang jadi maf'ulun bih, kadang jadi majrur, fi mahalli lah sebab dhamir kan. Di tempat jar, rafa' tak boleh lah. Di tempat apa? Di tempat nasab saja.
ataupun di tempat ja, bika kan? Dengan kamu, so ni di tempat ja, darabtuka kan? So mahallin nasab lah. Satu lagi ya khitab, dia harfu khitab, harfu khitabin. So dia hanya di-attachkan kepada beberapa isim. Satu isim isyarah. Macam zalika kan. Suka tu bukan mana kamu. So dia tambih kepada orang yang depan kita je, tambih. Tambih kepada orang depan kita. Zalika ni sebab kata isim isyarah ni mesti tunjuk orang kepada orang depan kan. Tengok sana. Jadi kalau kaf yang macam ni dia la mahala, tak ada status i'rab. So la mahalla lahu min al-i'rab. Ataupun yang ada pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu kan. Iyyaka iyyakuma tu kan. Itu pun bagi-bagi orang yang mengi'rabkan, dia asingkan iya satu ka satu. So iya tu domainnya, domain nasab. So kaf tu dia kata khitab. Kalau dia masuk harfu kitab, la mahala la minal i'rab. Tiada status i'rab. So ada yang mengi'rabkan terus iyyaka satu package. Ada yang mengasingkan iya tu lah nasab, ka tu harfu khitab. Ini masuk dalam kaf yang bukan huruf ja. Okey, sekarang kita yang pertama kan, yang pertama dah okey, ahaduhuma at-tashbih nahwu Zaidun kal asad. Ini masyhur, Zaid seperti asad. Wathani, yang kedua dia bermakna ta'lil, makna kerana. Yang ni pun ada 3 pandangan ulama. Yang pertama, so makna ta'lil ni ada yang mengisbatkan dia. Isbat maknanya dia kata memang ta'lil ni ada tanpa syarat. Yang ni nafa, terus nafi. Tak ada kaf makna ta'lil. Makna kerana kaf makna tak ada. Yang ketiga, taqyid. Taqyid maknanya mensyaratkan. Buat qaid, buat syarat. Maknanya kalau kaf, kalau campur dengan ma, macam kama-kama biasa kita jumpa kan, barulah makna ta'lil. 3 golongan ni. Yang ni tanpa syarat lah isbat dia, tak kira lah ada ma ke tak ada ma ke, maknanya ka tu boleh berfungsi sebagai makna kerana. Yang ni mutlak tak boleh, tak ada. Yang ni ada ma baru boleh. At-ta'lil asbata zalika qaumun. Satu kaum, yang ada satu pihak di kalangan ulama nahwu menyabitkan wujudnya kaf bermakna ta'lil. Ini Akhfash, mulima. Huwa al-Akhfash. Dan dikatakan ini juga adalah mazhab Sibawi. Wa zahaba hadzal mazhaba Sibawi. So nas ni nanti akan datang. Wa nafahu al-aksaruna. So kebanyakan ahli nahwu menafikan wujudnya kaf sebagai makna kerana. Wa qayyada ba'dhum. Setengah ahli nahwu mentaqiqkan dia, makna bagi syarat tentang keharusan dia ni, jawazahu. Syaratnya ialah bi an takuna al-kafu, kaf tu mestilah makfufatan, makna selepas dia tu mesti ada huruf lah. Makfufatan dihalangi oleh ma, bima. Dihalangi daripada beramal lah, makfufatan. Makna dia tidak lagi menjarkan. Makfufatan bima. Cuma ma nanti ni akan dibincangkan, ma tu ada 2 sini nanti. Ma masdar ke, ma masdariyah ke, ataupun ma tu ma zaidah. Ka hikayati Sibawi.
Seperti mana apa yang dihikayatkan, mana apa yang diceritakan oleh Sibawayh. So, kalau kita buka kitab Sibawayh, kitab dia Alkitab nama tu so, dia ada teks. Kadang-kadang biasanya Sibawayh dia banyak soal Tok Guru dia, Khalil. So dia tanya Tok Guru dia Khalil, kalau ayat macam ni macam mana? Ayat ni macam mana? Ni aku dengar orang Arab cakap gini, apa maknanya? So, salah satu yang dia tanya Tok Guru dia ni ialah ayat ni yang biasa dipakai oleh orang Arab. Apa makna? Tak berapa orang nak faham dia. Kama annahu la ya'lamu fatajawazallahu anhu. So kalau kita dah biasa bahasa Arab, kama sebagaimana kan? Sebagaimana bahawa dia tidak mengetahui, maka Allah telah memaafkan dia. Jadi kalau kita perhati situ, kalau bubuh makna ta'lim, kenalah. Sebab kerana dia tidak tahu, maka Allah pun memaafkan dia. Gitu. Fatajawazallahu doa kan? So kerana dia tak tahu, maka moga-moga Allah memaafkan dia. Jadi ka sini, kalau makna kerana tadi, sebab ada ma lah kan? Sebab ada ma tadi. Ini bukan kata-kata Sibawayh, dalil Sibawayh ni. Dalil orang lain ni diambil daripada kata-kata Sibawayh. Pertanyaan Sibawayh ni, ayat ni Khalil kata makna dia makna kerana. Bukannya dia orang mari ni hujah Sibawayh. Kita tengok nombor 9. Ni teks Sibawayh lah Qawli Sibawayh. Wa sa'altuhu an qawli. Aku bertanya Khalil tentang kata-kata orang Arab kama annahu la ya'lamu fatajawaza an. Apa makna dia? Faza'ama ni lalu dia berkata lah. Dia berkata, maknanya dia berpendapat faza'ama annal amilata, bahawa amil fi anna ialah al-kafu. So dia i'rab pula. Sebab bisyara dia bukan bisyara kita ni. So bisyara dia sini kata amil kepada anna. Bahawa amil fi anna al-kafu. So maknanya sini kama ni kan. Kama annahu. So kita baca anna ni kan. Sepatutnya kalau mula baca inna. So kalau kita baca anna artinya dia dipengaruhi oleh benda lain. Oleh amil lain lah. Araftu anna, aku tahu bahawa. Contohnya kan. So sini disekat oleh ka. So dia masuk dalam ka. Jadi kalau Sibawayh kata, kalau Khalil kata, amil anna ni yang menjadikan kita baca dia anna ni, bukannya inna ni kan. Ialah kaf. So bila kaf tu bertindak pada anna, so ma tu tambahan je kan. So ka'anna je lah. Ka'an. Asalnya ka'anna. So sebab apa tak masukkan ka'anna terus? Kena ada ma. Sebab ni takut tukar dengan ka'anna satu lagi. Makna seolah-olah. Kan? Kalau kita buat gini, tukar dengan makna seolah-olah. Sedangkan dia nak kata seperti bahawa. Maksud dia sini. Jadi untuk mengelakkan keserupaan form tadi, masukkan ma. Jadi kama annahu. Sufi annal kaf wa ma, jadi ma tu lara. So lara maknanya ziyadah je lah. Tambahan. Illa anna ma la tuhzafu. Tapi biasanya ziyadah kita boleh buang kan. Ada kes-kes tempat lain kita boleh buang. Tapi tak, dia kata dia kena tetap situ. Illa anna ma la tuhzafu di sini. Minha huna. Karena bimbang karahiyah an yaji'a lafzuha mislu lafzi ka'anna. So takut tukar dengan makna ka'anna. Kama al-samu. Dan banyak orang Arab ni dia kata dia kekalkan huruf-huruf yang tertentu kan, supaya kalau sekiranya takut berlaku istibah. Takut berlaku keraguan tadi. Macam ni takut berlaku ka'anna dua kali kan. Dengan ka'anna tu masuk ma. So kes yang lain berlaku juga. Contohnya la af'alanna kan. Mana nun ta'kid tu asalnya af'alu. So
So kalau kita nak takkid, masukkan la, cukup dah, la af'alu. Dah cukup dah, la af'alu. Sungguh aku akan melakukan. Tapi perlu apa maksudnya nun takkid? Sebab tadi kalau kita kekalkan macam ni, kan, takut jadi macam la af'alu ya. Tukar yang ni untuk mustaqbal. Sumpah. I will lah maknanya. Aku akan melakukan. Tapi kalau la af'al, kan, ni hal. Sungguh saya melakukan. So untuk mengelakkan serupanya hal dengan mustaqbal, masukkan nun. Nun maknanya kalau kita buat macam ni, tentukan untuk makna mustaqbal lah, bukan untuk makna hal. Dan juga wallama, so mereka mengattachkan, mewajibkan masuk lam pada kata-kata mereka, qaulahum in kana la yaf'alu. Ni nak serupa dengan apa? In kana la yaf'alu. So masukkan lam ni wajib je. Sebab apa? Takut iltibas. Kalau tak masuk dia macam ni. In kana yaf'alu. So kalau gini, apa bezanya gini dengan gini? Apa beza? Ni takkid. Kalau yang ni nafi. Kan? Mana? Tidak. So mana kalau kita masuk la tu, so tak mungkin di sini mana? Tak nafi. So sini mungkin makna innahu kana yaf'alu. Hazaf hu. I'rab dia tengok yang bawah ni. I'rab fatajawaza. Sebab kaf. Kita tengok sini kaf. Dia mula dengan kaf kan. Dan kaf tadi kita kata kaf apa? Kaf huruf jar. So bila dia kaf huruf jar, mestilah dia tak boleh depend untuk berdiri sendiri. Dia mesti bergantung kepada amil yang lain. So kaf ni. So apa dia punya amil yang dia bermuta'alliq. Muta'allaq dia tu siapa? So muta'allaq dia ialah perkataan tajawaza. Jawazallah tu kan. Dia ada fa situ. So fa ni dia kata fa ziyadah. So mana ayatnya asalnya kena tukar. Letak tajawaza. Asal ayatnya tajawaza dulu. Asalnya ayat ni dulu. Tajawaza. Tajawaza Allahu anhu baula kama. Kama annahu la ya'lamu. So kaf ni bermuta'alliq dengan tajawaza. Fa yang ada di sini fa zaidah je. Kan? So makna dia tajawazallahu anhu, makna tajawaz ni sama lah. Oleh kerana kaf tadi makna ta'lil kan. So li lah. So li qawnihi, kerana dia tidak la ya'lam, mengetahui. So ma kaf situ kaf ta'lil, ma pula ma zaidah, fa pula fa zaidah. So kaf dengan kalimah selepas dia wa ma ba'da bermuta'alliq dengan tajawaz. Okey, lagi wal haq. Ini Ibn Hisham bagi ta'liq sikit lah. Untuk yang takkid ni, yang takyid ni kan, ada syarat bagi dia boleh berfungsi sebagai ta'lil, kena masuk ma. Ibn Hisham kata wal haq jawazuhu. So yang benarnya boleh dia kata. So jawazu ta'lil. Boleh ta'lil. Pada dua kes. Sama ada bebas dengan ma ataupun dengan ma. Mujarradah mana bebas, makrunah mana berserta. So ada dua keadaan kan. Satu sama ada fi mujarradati mimma, bebas daripada ma. Dan yang kedua
fi makrunati bima al-kafa, yang berserta dengan ma kafa. So maknanya ni mutlak lah. Bolehlah sama ada ma tak ada ma, sama dengan kes yang pertama tadi kan. Mana isbat. Contoh bagi yang mujarradah mimma. Tak ada ma tapi makna dia kerana. Ka ni makna kerana. Ada yang ka yang makna kerana. Ada yang ka sahaja. Ada yang dengan ma. Kama. So bagi Ibn Hisham, sama ada ma ke, tak ada ma ke, keduanya bermakna kerana. Masing-masing ada contoh. Untuk yang tak ada ma, mujarradah ma ni, contohnya Al-Quran. Wa ka'annahu la yuflihu kafiru. So ayat tu sesuai mengatakan bahawa kaf ini makna dia kerana. Kerana orang kafir tidak berjaya. Wa ka'anna ni. Wa itu makna takjub lah. Aku takjub. Takjub sungguh dia kata. Takjub sungguh kerana orang kafir tidak berjaya di hari akhirat, tidak berjaya. Ataupun dunia kalau Allah azabkan awal-awal lagi, so dia tak berjaya lah. Impian dia supaya dia mati dan dia hidup forever kan. So bercanggahan dengan akidah dia tu, kepercayaan dia, kehendak dia. So Allah azabkan dia tu di dunia ni. So orang yang terselamat bila melihat orang kafir, ni cerita Qarun. So Qarun ni bila dia bergaya mempersembahkan dia punya kekayaan, so orang mukmin pun bila tengok tu, kalau kita kaya juga macam kita dunia sekarang ni kan, kalau aku kaya lah, banyak boleh buat kerja kan, gini andaian kita lah. So tiba-tiba Allah bencanakan orang yang menjadi kedua kita, contoh kita tadi, barulah masa tu kita sedar kan. So bila sedar, timbullah perasaan, ungkapan yang dikeluarkan dengan kata-kata, salah satunya ginilah. Kata-kata ni, wai ka'annahu la yuf. Takjub lah. Takjub semua dia kata. Pelik semua. Tak berjaya. Orang kafir. Kami terselamat. Alhamdulillah. So tengok ayat bawah tu. Wa asbahal ladhina tamannawna. Maka jadilah. Mula-mula ayat sebelum ni, ayat Qarun keluar dengan gerombolan dia, menunjukkan kemegahan dia. Maka wa asbahal ladhina tamannaw. Maka jadilah orang-orang yang tamannaw. Lepas tu Allah azabkan dia. Sebab Allah azabkan dia, wa asbahal ladhina tamannawna makanahu. Maka jadilah orang-orang yang mengimpikan kedudukan Qarun semalam hari, bil amsi, hari itu. So mereka berkata yaqulu wa ka'anna Allah yabsutu. Takjub dia kata. Sesungguhnya Allah telah memberi rezeki, meluaskan rezeki kepada orang yang dia kehendaki di kalangan hamba-Nya, dan dia mampu berbuat demikian. Kalaulah tidak kerana Allah mengurniakan kepada kami, nescaya Allah akan tenggelamkan kami juga bersama seperti mana Allah tenggelamkan Qarun tadi. Kemudian tunjukkan keheranan dalam takjub dia lagi. Wa ka'annahu la yuflihu kafirun. Takjub kerana orang kafir tak berjaya. So jadi why, perkataan why saja tu. Why makna dia a'jabu. Aku takjub. Suka makna kerana. Kerana makna li. La yuflihu nafi. Nafi makna adam. Adami. Tidak. Sebab ada anna tu kan. So bila ada anna, semua sini kena tukar kepada masdar lah. Masdar. So la tu tukar kepada adam. Aflaha yuflihu. Falah lah kejayaannya. So falah. Ya adami falah. Ambil masdar sini lah. Falah. Kemudian kafir tu hum lah. Jadi him sini. Ya adami falahihim. So ajabu li adami falahihim. Itu contoh untuk yang tidak ada ma tapi bermakna kerana.
Satu lagi yang ada ma, yang bermakna kerana, ma wa fil makruna bima al-kafah. Ma yang menahan daripada kaf tu beramal menjar kan. Ada setengah tak setuju bermakna kafah. Kalau kafah tu maksudnya langsung dia habiskan maklumat kan. Sebab tu setengah kata kafah sini mana zaidah. Tengok nombor 6 tu hasyiah kan. Sebab tu setengah manusia kan al-kafah az-zaidah. Syamuni pun kafah wa fi syamuni al-kafah summa qala, mana dia komen hakadha waqa fi nusqatil musannif wa zahir an yuqala bima az-zaidah. Sepatutnya sebut ma az-zaidah. Okay, untuk contoh yang bukan Quran, itu kalau makna zaidah, lawan dia masdariyah. So contoh yang kita tadilah, kama fil misal hikayat si bawah tadi. Okey, yang wabihi wabi ma masdariyah. Satu makrun tadi kan. Wal haq yang benarnya boleh dia kata kaf tu kaf bermakna ta'lil pada kaf yang beriringan dengan ma jenis kafah ataupun beriringan dengan ma jenis masdariyah. So, ma masdari yati. Contohnya, kama arsalna fikum. Sebagaimana, tak boleh sebut sebagaimana lah. Sebab mana dia kerana sini. Kerana dalam konteks dia, terjemahan boleh lah kalau kita nak anggap ma tu makna sebagaimana, seperti apa. Ini sekarang ni, kita nak kata dia ni bermakna kerana. So, kerana Allah telah, kami telah mengirimkan di kalangan kamu Rasulan. So, kerana kami telah mengirimkan kepada kamu semua seorang Rasul, maka hendaklah kamu ingat kepada aku. Fazkuruni. Kerana itu nikmat. Dikirimkan seorang Rasul adalah nikmat kepada kaum tu. Jadi sebab tu kamu kena ingat kepada aku. Fazkuruni. So, muta'alik kepada kaf muta'alik mana? Muta'alik kepada fazkuruni. Fazkuruni. Hendaklah kamu, maka hendaklah kamu ingat kepada aku kerana tadi, kerana aku telah mengirimkan pada kamu semua ataupun di kalangan kamu semua itu seorang rasulan minkum yang membaca kepada kamu, yatlu alaikum ayat-ayat kami dan mensucikan kamu, yuzakikum wa yu'allimukumul kitab, dan mengajar kamu kitab dan juga hikmah, dan mengajar kamu sesuatu yang malam takun ta'lam, yang dulunya kamu tidak mengetahui tentang halal haram dan sebagainya. Soalan ayat. Jadi siapa yang kata kaf ni bermakna, ayat ni bermakna kerana? Akhfash. Qala al-akhfashu. Hai, maksud ayat tu ka tadi kan? Ka mana li ajli, kerana. Arsalna masdari irsal. So irsal. Na tu makna kami tu Allah lah kan? Kami tu maksud Allah, sebab tu dia guna ya tadi. Li ajli irsali, kerana aku telah mengirimkan fikum, kerana kamu Rasulah. Seorang Rasul, minkum sama saja. Fazkuruni, maka hendaklah kamu ingati aku. Khalas ayat tu. Kemudian Ibn Syam bawa satu ayat, contoh ayat lain. Dia kata kalau ayat yang ni zahir, jelas. Wahuwa zahirun. Wahuwa makna ta'lil ni. Zahirun fi qawlihi ta'ala. Fazkuruhu kama hadakum. Fazkuruhu kama hadakum. 3 Laisa alaikum junahum an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fazkurullaha 'inda al-mash'aril haram. Wazkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin.
Surah Baqarah 198. Tengok sini pun dia kata kaf. So kaf li ta'lil kan. Jalalin. Wal kaf li ta'lil. Tidak berdosa kepada kamu, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. So kamu menginginkan kurniaan daripada Tuhan kamu, fadlannya rezeki daripada Tuhan kamu, bitijarah. Maksudnya dalam musim haji tu, ingat haji-haji ni ibadat, tak boleh nego. So Allah kata boleh, tak ada masalah. Min rabbikum, bitijarah dalam musim haji kan. Nazala raddan likarahatihim. Setengah pihak masa sebelum turun ayat ni, dia rasa waktu itu waktu beribadat, so tak boleh kita campur ibadat dengan dunia. Fa idza afattum dafa'tum min Arafat. Bila kamu dah berangkat daripada Arafat selepas wukuf, maka hendaklah kamu menyebut nama Allah ba'dal mabit, selepas mabit di Muzdalifah dengan bertalbiyah, dengan bertahlil, dengan berdoa indal masy'aril haram, di tempat-tempat yang menjadi syiar-syiar seperti di jabal-jabal fi akhiri Muzdalifah. Masy'aril haram tu di tempat Muzdalifah, yuqalu lahu Quzah, tempat tu di mana Rasulullah SAW berdiri di situ dan Rasulullah berzikir di situ, berdoa di situ, sehinggalah asfara jiddan, sehingga subuh tu cerah betul-betul jiddan. Hadis rawahul Muslim. Maksudnya Nabi berdoa di Muzdalifah tu sehingga nampak jelas lah subuh ni, tapi tak naik matahari lagi lah kan, sambungan hadisnya. Barulah Nabi berangkat ke Mina. Wazkuru kama hadakum. So hendaklah kamu ingat Allah kama hadakum, sebagaimana yang dia tunjukkan kepada kamu. Ma'alim din tu kan, apa, tempat-tempat agama, manasik haji tu. So situ berzikir, sini berzikir, manasik haji. So hendaklah kamu sebut dia kerana, maksudnya kerana dia telah menunjukkan kepada kamu. Benda tu, kalau tidak kamu tak tahu nak sebut, nak berzikir, nak apa. Wa in kuntum min qablihi la min adh-dhalin. Wa innahu mukhaffafah ni kan. So, wa innahu sesungguhnya dhammatul sya'an, kuntum kamu dulu, min qablihi sebelum itu, sebelum diberi hidayah tadi, hada sini kan. Termasuk orang yang tak sesat. Jadi kalau kita kata sini kerana tu zahir lah, jelas lah. Sebab kalau kita nak kata seperti, apa pula seperti nak kena sini sama dengan sini. Kan? Sekali baca tu lah. Kalau 2 kali baca, barulah boleh bermakna seperti. Sekali baca tu tak faham. Ni tak boleh masuk seperti. Yang zahirnya maknanya kerana. Tapi setengah yang kata tak, kaf mesti bermakna seperti. Wa ajaba ba'duhum, setengah alim ulama menjawab bi annahu min wad'il khas mawdi'al 'am. Yang ini. Wazkuruhu kama hadakum ni sebenarnya ayat macam ni seperti ayat yang macam ni. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kalau ni boleh kan? Seperti kan? Buat baiklah seperti mana Allah telah buat baik kepada kamu. Makna tasbih tadi, dia tak semestinya sawak kan? Taswiyah. So yang sebelah sini nakis lah. Kita nak banding dengan Allah buat ihsan, kita buat ihsan, mana boleh banding. Tapi makna ihsan tu, makna ihsan. Buatlah makna ihsan. So, buatlah baik sebagaimana Allah telah buat baik kepada kamu. Buat baik ni banyaklah benda kau kan. So ayat ni sama seperti macam ni. So yang ni am.
So yang ni dia buat macam ni kerana khas. Nak detailkan sikit dalam banyak-banyak ihsan tu. So sebab tu dia kata sini bi'annahu min wad'il khas. Ni semua ni khas. Mawdi'al am, sini am. Idzi zikru wal hidayatu zik fazkuru adalah zikir, hadakum adalah hidayah, kan masdarnya. Kerana zikir dan hidayah ni yashtarikani, dua-duanya ada unsur bersyarikat bersekutu dalam bab apa? Fi amrin wahidin, iaitu kedua-dua ada makna ihsan. Awal ihsan. So Allah pun dia buat yang terbaik untuk kamu ni hidayah. Kamu pula yang terbaik nak beri kepada Allah ni dengan berzikir, mengingati dia. Fahadha fil asl, sebenarnya ayat ni dia kata fahadha fil asl, asalnya seperti ayat bimanzilati ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi bagi dia kaf tu kas tashbih lah. Wal kafu litashbih, bukan bermakna lita'lil. Kemudian ditukarkan summa udila, makna tashbih tadi an dhalika tashbih lil i'lam, untuk menzahirkan, mengiklamkan di khususiyatil matlub, tentang yang ni khususiat ni ada, nak terangkan yang ni ada khas ni, dan ni khas. Matlub ni ialah matlub dia zikir, tuntutan zikir, tuntutan hidayah. Nak highlight lah, i'lam highlight. Kalau bendera tu panggil a'lam, kalau di atas dia mengiklam, highlight kan. Bendera aku panggil alamun. So a'lama yu'limu tu inform. Okay lah, kita berhenti sini dulu lah. Yang ni taruh minggu depan lah. InsyaAllah.